Okay, so boleh nampak dah. Tak ada lagi, teacher. Tak ada lagi? Oh, baru ada. Okay, Baru ada. Alhamdulillah. Okay, tu dia lambat lah. Kenapa ya? Hopefully tak ada masalah dengan internet lah. Tapi dekat laptop saya masih lagi loading. Alright, okay. So boleh nampak dekat sini. Chapter 11, Inheritance. Okay, So kita actually yang ni chapter 11 ni chapter yang baru dalam theme yang baru, tema yang baru, Inheritance and Genetic Technology. So memang tajuk yang memang agak menarik. Kalau you all ambil genetic engineering, biochemistry semua, yang ini untuk yang you all akan belajar yang hari ini ni, itu memang dia punya basic lah nanti. Ya, kalau you all ambil genetic engineering lah biasanya kan. Right. Masa teacher dekat university, yang ini ada juga tapi dia just 1 credit hour je. No, 2 credit hour. Ya, sebab teacher majoring in maths, biology ni minor. So dia tak berapa banyak, dia tak banyak lah. Okay, so sebelum teacher start lah ya. Okay, kita tengok dulu learning standard 11.1. So hari ni kita memang akan tengok 11.1 saja sebab hari ni dia akan banyak term-term yang you kena faham, ya, you kena ingat, you kena faham. Ya, okay, so 11.1 monohybrid inheritance. Okay, first we will describe the meaning of monohybrid cross. Okay, and then explain a monohybrid cross based on Mendel experiment. So hari ni kita akan lihat eksperimen daripada salah seorang ahli eksperimen lah, saintis kita ya, George Mendel ni. Okay, differentiate terms related to inheritance. Okay, yang inilah. Ya, ada banyak kat sini, genes and alleles, characteristic and trait, and then phenotype and genotype, dominant allele and recessive allele, dominant trait and recessive trait, homozygote and heterozygote, purebred and hybrid, also parental generation and filial generation. So memang perkataan-perkataan ni, term-term ni you all kena faham dan boleh bezakan ya. And then construct monohybrid cross diagrams based on eksperimen daripada Gregor Mendel ni lah ya. And then determine genotype and phenotype ratios of filial generations in a monohybrid cross. Okay, so sebelum tu lah sebenarnya actually untuk tajuk ni inheritance ni kan, macam you all terfikir tak, macam saya tak tahulah macam Afrina, saya tak tahulah rambut dia rambut lurus ke kerinting ke kan, saya tak tahu ya, tapi macam mana dia boleh dapat ya that trait ya, ciri-ciri tu ya, trait tu macam mana dia boleh dapat ya, mungkin daripada dia punya parents, mak ataupun ayah dia. Tak pun mungkin rambut dia keriting tapi mak dengan ayah dia rambut dia lurus. Jadi daripada mana trait tu dia dapat? Ya, ciri-ciri tu dia dapat, trait tu dia dapat. Ya, maybe daripada dia punya late grandfather, late grandmother. Kita pun sebenarnya bila kita kaji kan, kita kaji ciri-ciri yang ada pada diri kita ni, ya, dia mesti datang daripada sama ada kita punya parents ataupun kita punya late grandfather, grandmother ya. Sebab kadang-kadang dia tak terus kita tak terus dapat daripada mak atau ayah. Kadang-kadang ciri-ciri tu tak ada pun dekat mak atau ayah. Kadang-kadang kita dapat daripada yang atas-atas tu ya. Okey, itu sebenarnya macam anak-anak saya, dia semua rambut lurus. Saya dengan husband rambut lurus. Tapi ada seorang curly. So bila saya tengok, oh actually moyang saya rambutnya kerinting. Kita orang memang keturunan rambut lurus. Tak ramai yang kerinting, itulah moyang rambut kerinting. Ya. And then semua rendah-rendah. Tak ada pun yang tinggi. Tapi sebelah sepupu saya dia tinggi.
Daripada mana dia dapat ciri-ciri tu? Daripada our late grandfather. Memang itu saja dalam keturunan kami. Itu je lah yang tinggi. Yang lain semua rendah-rendah. Macam saya lah. Rendang je kan. Rendah je. Okay. So, first, we look at definition of monohybrid cross. Okay, so monohybrid inheritance involve inheritance of one characteristic and contrasting traits controlled by a gene. So, lepas ni kita akan tengok maksud gene. Ya, kalau sebut monohybrid cross, monohybrid inheritance tu samalah sebenarnya. Okay, so kita akan tengok yang inilah macam teacher cakap tadi ya. Right, so monohybrid inheritance kita akan lihat satu persatu, which is okay, number one monohybrid cross. Nanti kita akan jawab soalan berkaitan dengan monohybrid cross. And then Mendel experiment, kita akan tengok dia punya procedure and dia punya results. Ya, okay, and then dia punya explanation and drawing genetic diagram based on the experiment. Mendel punya experiments ni, dia yang cipta eksperimen, dia yang create ya, dia yang create eksperimen ni. Okay, and then you will look at genetic terms macam yang teacher dah sebut tadi ya. Alright, so banyak dekat situ term-termnya. Okay, so first explore this meaning. Sebelum teacher masuk pada yang dalam buku teks ni semua sebelum kita tengok eksperimen, Mendel experiments ni, okay, so beberapa perkataan penting yang you all kena ingatlah sebenarnya yang ini dalam tingkatan 4. Tingkatan 4 you all dah belajar. Okay, so first genetics. So what is genetics? Genetics is the study of heredity and variation of inherited characteristics. Okay, and then tadi teacher sebut heredity. So heredity dia samalah dengan inheritance, perwarisan. Okay, so it is the passing down of traits. Passing down of traits from parents to offspring. Dia mesti daripada parent to offspring lah kan. Okay, through genes in gametes. Mean kat sini gamete, male gamete and female gametes ya. Kita dapat daripada parents lah ya, female gametes and male gametes. Dalam tu dia ada gene. Gene ni lah yang membawa karakteristik kepada offspring. Okay, while variation is the differences in characteristics between individuals of same species. Kalau human, kalau manusia ni kita boleh bezakan dia ya daripada variety of characteristics macam-macam. Kita ada height ya. Height sama ada kita tinggi ataupun rendah. Untuk height dalam sains kita sebut dia sebagai tall or dwarf ya. And then blood group. Blood group kita ada 4. Either A, either B or AB or O. Okay, so dekat situ itulah kita katakan sebagai variation. Ya, differences in characteristic. Ciri-ciri yang berbeza. Variety lah, dia banyak ciri-ciri ya. Kalau macam rambut sama ada curly or straight. And then mata maybe warna sama ada black ataupun brown ataupun kalau Mat Saleh tu dia ada warna blue kan, right? And then apa lagi? Maybe height tadi dah tall or dwarf ya. Okay. And then okay, so who is Gregor Mendel? Okay, the first person who scientifically explained the principles of inheritance. Mendel is known as father of modern genetics. Okay, so sekarang ni teacher nak ceritakan tentang Gregor Johann Mendel ni. So dia ni sebenarnya seorang saintis yang, kalau kita nak katakan dia saintis, okey lah sebab dia adalah dia punya sejarah dia. Dia sebenarnya dia punya kajian dia adalah yang itu sahaja, yang tentang dia punya kajian tentang ni ya, Pisum sativum ni, pea plants ya, Pisum sativum. Dia buat kajian terhadap pokok kacang pea ni, Pisum sativum ni. Itu je sebenarnya dia punya kajian dia ya. Dia ni pun bukanlah seorang yang berjaya tau, sebab dia ada masalah kewangan ya, jadi dia tak boleh nak lanjutkan dia punya pengajian masa dia degree dulu. Dia tak boleh nak sambung belajar sebab masalah kewangan. Jadi dia stop dekat situ lah. Cuma masa dia belajar tu dia sempat buat kajian tentang
uh, pokok kacang ni. Ya, memang agak menyedihkan lah sebab masa dia mati pun dia tidak diiktiraf oleh apa Persatuan Saintis Antarabangsa ni. Sebab pada mereka kan kajian yang dia buat tu memberikan satu tak boleh nak diiktiraf lah, senang cerita. Kajian dia tu tak boleh nak diiktiraf. Ya, jadi memang kematian dia tu kiranya bukanlah nak kata sia-sia, tapi ialah tak diiktiraf. Sebenarnya kebanyakan memang ada ramai juga ya saintis yang bila dia mati ya dia punya kajian tu tidak diiktiraf. Cuma untuk Gregor Johann Mendel ni, lepas dia mati dalam 40 tahun lepas tu, dia punya kajian tu, dia punya laporan, report eksperimen dia tu dijumpai. Dan masa itulah mereka kaji, mereka tengok balik, barulah diorang ni macam realise tau yang dia punya kajian ni adalah permulaan kepada kajian tentang genetik. Jadi dari situlah lepas dia mati barulah dia diiktiraf. Itulah kita kena belajar hari ni tentang Gregor Johann Mendel ni. Memang kesianlah ya. Jadi sebab itulah kita katakan dia sebagai fathers of genetics. Okay. He proposed the basic principles of inheritance of characteristics. So memang inilah gambar yang you all kalau ambil macam saya sebutkan tadi ya, biology, engineering, ya, inilah muka yang you all akan lihat nanti. Ya, kena ingatlah muka ni. Oh, ini adalah Gregor Johann Mendel. Okay. And then a characteristic is a heritable feature such as height, eye color, blood group, presence of dimple. Itulah dia punya contoh ciri-ciri. Ya. A trait is a variation of specific characteristics. Tadi teacher sebut. Okay, karakteristik ni contohnya macam blood group, height, and then type of hair. Ya. Okay, so sekarang contohnya kalau kita katakan height. Okay, height ni dia punya karakteristik. So, karakteristik. So now, tall stem or dwarf, ini kita katakan sebagai dia punya trait. Trait ni kalau kita nak kata dalam bahasa Melayu, trait jugalah kan? Trait. Ya. So sekarang ni, okay. Teacher bagi lagi contoh. Eye color. Eye color. So eye color ni dia akan jadi karakteristik. Okay. Apa warna mata? Maybe brown, maybe black. So these two is trait. Okay, so boleh bezakan ya between characteristic and traits. So ciri-ciri dan juga traits. Actually characteristic dengan traits ni dia come together lah. Ya, come together lah. Right. Okay. And then for the characteristic of blood group, there are 4 different traits group, namely blood group A, B, AB and O. So yang ini blood group ni dia refer to characteristics, and then group A, B, AB and O refer to traits. Dia macam tajuk besar, tajuk kecil. Tajuk besar dia blood group, tajuk kecil dia jenis darah A, B, AB and O. Ya? Yeah? Right. Okay, so kita testlah sikit ya. Senang je, tadi dah tengok contoh tu. Ya, so dekat sini kita cuba. Okay, difference between characteristic and trait. Okay, so sekarang cuba kita tengok. Okay, kalau nombor 1 ni. Okay, height in P plants. Okay, this is characteristic. And then trait, tall or short. Okay, so yang ni dah bagi jawapan kat situ. Okay, so kalau kat sini yellow seed or green seed. So apa dia punya karakteristik untuk trait tu? Color seed. Yes, color. Color of seed. Alright. And then
flower colour, characteristic flower colour. So trait dia you all nak letak apa? So any Red colour or lah. yellow? Okay. Red, Okay. So can purple or be white. okay, kalau kita tengok pada eksperimen Mendel ni, dia apa? Dia uji pada Pisum sativum kan? Okay, Pisum sativum. Okay, kena garis sebab dia adalah apa? Spesies Okay, Pisum sativum ni, pokok kacang ni dia ada dua warna. Satu either dia warna purple, warna purple dan juga warna dia warna purple dan juga warna putih. So kalau kita nak letak dekat sini warna putih so kalau refer kepada Mendel experiments ni, kita boleh letak dekat sini purple or white. Alright. And then okay, blood group macam tadi lah, blood group A, B, AB, O. Itu saja you all jangan letak lain-lain pula. Memang kita punya blood type, kita just 4 je A, B, AB, O. O And then black, blue or green eyes. So karakteristik kita nak letak kat sini? Eye colour. Eye colour, alright. Eye colour. So senang je. So actually yang ni Colour of eyes. Ustaz, kalau yang flower tu kan, memang kalau yellow seed memang purple je dia punya bunga. Dia tak jadi warna lain. Yang dikaji masa tu adalah warna purple dan warna putih sahaja. Dia tak ambil warna yang lain. Kalau kita tengok macam Pisum sativum ni, dia ada variety of colours. Even dia ada warna merah juga. Tapi Mendel ni dia pilih warna purple dengan warna putih. Dua tu saja. Tapi kalau yang ini kita refer to Mendel experiment, but you can choose anything lah. Tapi mesti ada dua saja. Kenapa dua? Sekejap lagi kita akan tengok dekat dalam dia punya explanation kat sini. Homozygous, heterozygous, dia ada dia ada kaitan lah dekat situ. Alright, so tak ada masalah untuk karakteristik and trait Okay. Malam tadi macam-macam teacher baca. Even teacher tengok dekat dalam dalam YouTube pun wow, banyak sebenarnya, tapi tak apa, kita fokus pada kita punya textbook saja sebab itu adalah kita punya kita punya sumber utama Alright, okay. So kita terus kepada Mendel experiments, right? Okay. So here Mendel figure that pea plants Pisum sativum possess 7 different characteristics. Actually bila dia buat eksperimen tu, sebenarnya dia ada 7 characteristics. 7 characteristics. Okay. Alright. Pea plants have contrasting traits which are obvious and easy to identify. Sebab itulah dia pilih Pisum sativum ni, sebab macam pokok kacang ni kita senang je nak lihat dia punya grow sekejap je, beberapa hari je. Sebab tu dia pilih Pisum sativum ni. Okay, and then so selepas dia jalankan eksperimen ni, dia punya result adalah characteristic in a parent plant is passed down to its next generation through male gametes and female gametes. Itulah dia punya end up, dia punya eksperimen tu, itulah dia punya orang kata dia punya conclusion lah, dia punya explanation untuk dia punya eksperimen tu. Okay, characteristic in a parent plant is passed down to its generation through male gametes and female gametes. Okay, so this shows that the nuclei of the male and female gametes carry genetic materials. Yang ini, okay. Alright. So the inheritance factor which determines a characteristic is known as gene. Okay. So nanti kita akan tengok satu persatu tentang gene. So inilah dia karakteristik Pisum sativum yang Mendel kaji.
Ya. Okay, so dekat sini dia ada traits dia either dominant or recessive. So apa maksud dominant and recessive ni? Okay, ada tak dekat sini dia ada terangkan tak? Kalau tak ada saya akan terangkan dominant and recessive. Dominant and recessive. Dominant ada kat bawah ni. Alright. Okay. Okay. So sebab dekat atas dia dah sebut and then teacher boleh explain lagi, so kita kena tengoklah dekat sini. Yeah, so dominant allele. Okay, so dominant allele is an allele which always shows its trait when it is present and suppresses the effect of recessive allele. Okay, so maksudnya sekarang ni dominant ni dia menguasai. Ya. Dia menguasai dan dia akan apa? Yang recessive ni dia apa? Macam mana nak perkataan yang sesuai ya dalam BM ni? Dia menguasai and then dia mengaburi lah. Dia mengaburi yang recessive ni. Dia tak nampak. Recessive ni dia tak nampak. Ya, mean dominant ni yang akan ke depan. Dominant lah. Ya, macam kelas kamu. Kalau kelas kamu ramai perempuan, mean yang girls ni dia dominant in your class. Ya. Okay, so dekat sini yang okay untuk traits, ya, traits. Okay, dominant. So untuk seed shape, ya, dia punya dominant dia adalah round, bentuk bulat. Okay. And then recessive constricted mean dia ada dua dekat situ. Satu round, satu lagi constricted ni macam dia dia bentuk dia tak licin lah. Dia ada apa tu? Alah dia biku-biku apa nak sebut dia tak licin lah. Ya, compare to dominant ni. Yeah, and then seed color. Okay, yellow for dominant and then recessive green. Yeah, so actually dia ada dua. So dia punya seed color dia satu kuning, satu lagi hijau. So untuk kuning ni dia letakkan sebagai dominant. Yeah, compare to green. Okay, and then pot shape. Okay, dominant inflated mean dia macam dia ada dia bulat sikit, dia kembung sikit ya. And then satu lagi constricted. Kalau tengok kat gambar tu pun dah boleh tahu ya. And then dia punya pot color dia, okay, dominant green and then recessive yellow. Okay, flower color, dominant purple, recessive white. Okay, flower position, axial and terminal. So axial ni actually dia dia ada bunga yang tumbuh dekat tengah-tengah stem. Dekat tengah-tengah stem ya. Dia tumbuh dekat sini. Ya. Kalau yang dekat terminal ni dekat hujung. Right. And then plant height either tall or dwarf. So tall ni dia katakan sebagai dominant and then dwarf ni as recessive. Okay. So macam manusia kan, that mean kalau you tall, that is dominant. Ya, dalam kita punya karakteristik tu ya. Okay. Right. Okay. So dekat sini ada satu ni ya. Alright, so a segment of DNA of a gene. Okay, so macam ni lah senang ya. Okay, so to produce offspring, kita sekarang ya, kita asal kita daripada ni ya, kromosom ya. Okay, so teacher lukiskan. Dia start dah, dia tak mau pakai. Ada je, dia tak boleh nak padam pula. Sekejap teacher keluar. Dah meragam dah laptop teacher. Okay. Alright ya, so teacher lukis kromosom. Okay.
So manusia kita ada 46 chromosomes, okay, which is dia pair. 23 from father and 23 from mother. So macam ni sama juga. So kita ada gamet jantan, kita ada gamet betina. So sekarang ni semua ciri-ciri yang kita dapat ni semua daripada kita punya parents. Katalah sekarang ni teacher letak dekat sini, katalah ini adalah kita punya trait. Okay, right. Okay, katalah ini daripada okay, ni mom, ni dad. Okay, katalah yang ini ciri-ciri bagi hair lah. Hair. Okay, so hair. Yang ini katalah sekarang kita bawa karakteristik hair kita dapat, bukan kita bawa, kita dapat karakteristik daripada kita punya mak. Katalah rambut mak kita lurus. Straight. And then yang ini pula daripada kita punya father. Right. Okay. Okay, yang ini pun sama juga, straight. So means sekarang ni dua-dua trait yang kita dapat daripada mak dengan ayah ni dia akan turunkan dekat offspring pada kita lah. Nanti macam you all bila you all dah kahwin and then you all dapat anak, nanti you all punya trait tu pun dia akan turunkan. Cuma nanti macam teacher sebutkan tadi mungkin tidak diturunkan, mungkin generasi yang akan datang. Tapi dia punya kod genetik dah ada dekat situ yang dibawa oleh chromosomes ni. Okay. Alright. Sama jugalah actually untuk eksperimen Mendel ni ini sahaja sebenarnya. Dia cuma dia nak you all faham characteristic and traits based on Mendel experiments. So soalan biasanya kalau dia tanya biasanya tentang yang inilah, macam mana berlaku pertukaran genetik daripada plan A and plan B. So kita akan tengok satu persatu. Inilah dia pokoknya yang dikaji oleh Mendel ni Pisum sativum. Ni. So yang ini recessive warna bunga okay. Warna putih, and then yang ni dominant warna purple. Okay, so kita tengok dekat sini monohybrid inheritance ni. Okay. Right. Ni kita terus kat sini je lah, contoh kat sini. Okay. Alright, ini adalah plan A. Tall plan A, and then yang ini dwarf plan B. So dia ambil dua karakteristik, satu tinggi, satu lagi rendah. Mean dia pokok yang berbeza. Yang ini dia nak buat cross pollination. Cross pollination. Okay, so anther is cut off. Yang ini okay. So anther is cut off, right, to remove pollen and male gametes and then prevent self pollination. So dekat sini dia potong, okay, and then transfer pollen from B to A. Okay, so dekat sini, alright, cross pollination. Alright, anthers are cut off from flower A of tall plant. Okay, and then using a brush or hand, pollen grains are transferred from anther of flower B. Yang ini pollen grains ni dia ambil daripada pokok B ni and then transfer from anther to flower of dwarf plant. Ni yang ini kan plant B ni dia dwarf plant kan. Okay, so dia bawa to stigma of flower A to of tall plant. So dekat sini pollen grains daripada B dia akan letakkan dekat stigma. Stigma flower A. So dekat situ dia akan berlaku proses fertilization lah dekat stigma ni. Okay, so ovary in tall plant A matures to form pod.
Okay, which is fruit. Seeds are removed from pod and planted to produce offspring. Okay, and then heights of offspring are observed. So ini adalah dia punya sequence untuk eksperimen Mendel ni. So nanti selepas dia dapat results tu, ya, selepas dia dapat results tu dia akan buat apa tadi? Dia punya mana tadi perkataan tadi, tak jumpa pula. Ada tak dekat sebut? Dia sebut sini. Dia akan buat ratio. Saya nak cari perkataan ratio tu tak keluar pula. So nanti dia akan buat dia punya ratio daripada eksperimen ni. So berapa banyak? Ya, berapa banyak pokok yang terhasil, ya, sama ada yang panjang ataupun yang rendah. Berapa banyak? Katalah selepas dia buat proses fertilization, ya, proses ni, proses pendebungaan ni, dia akan kira semula. Dia akan kira semula daripada biji benih yang ditanam tu. Dia nak tengok berapa banyak, ya, pokok yang tinggi terhasil. Kemudian berapa banyak pokok yang rendah terhasil. Dari situlah dia boleh buat dia punya ratio dia nanti. Ya, so macam itulah Mendel buat eksperimen. Ya, daripada proses pendebungaan ni, ya. Okey. You all pun kalau nak buat boleh je, sebab pea plant ni dia kejap je. Dia punya proses dia. Dalam seminggu tu untuk dia grow kan. And then mungkin dalam 3 minggu ke you all boleh tengok dia punya hasil dia. Ya. Right. Okey, ini samalah dengan yang tadi, ya. Okey, cuma okey perkataan pure breed ni. Okey. Pure breed pea plants are produced through staph across plant which have similar traits to that of its parent plant in terms of genetic contents. Okay, therefore self-cross of pure breed tall pea plants produce only a tall offspring. Okay, yang ni tak ada benda. Dominant inheritance factor ni pun kejap lagi kita akan tengok satu-satu. Ya, actually okay, pea plant ni dah settle kat sini. Right? Okay. Yang ini monohybrid cross carry. Yang ini, okay, sekejap. Sebelum tu kita try ni lah dulu. Kita try jawab soalan. Okay, so tadi kita dah tengok kan kita punya learning standards, ya. Describe the meaning of a monohybrid cross. Okay, so dah boleh dah jawab sebenarnya, ya. Monohybrid inheritance cross involve. Okay, kalau soalan tanya tentang monohybrid cross, so macam mana you all nak jawab? Okay, so inheritance of one characteristic, okay, with two contrasting traits. Mesti ada, sama ada kalau rambut tu, ya, hair either straight or curly, and then eye color either brown or black, dan lain-lain lah. Ya, dia mesti ada two kontra, ya. Sebab itulah nanti daripada dua kontra ni dia akan tentukan which is one is dominant and then another one must be recessive, ya, recessive. Okay, that is controlled by a gene. Okay, gene, two different allele. Okay, different allele. Allele ni kejap lagi. Okay, so mono mean one. Okay, example, the study of the inheritance of one characteristic such as height in a pea plant by Mendel. So yang ini kalau nak dapat extra mark boleh bagi contoh untuk Mendel experiment. Okay, to carry out monohybrid cross, Mendel cross omitted two plants with contrasting traits which are, okay, a purebred tall pea plant with a purebred dwarf pea plant. Yang tak ada ni. So dia ada dua. Okay. Right. So itu saja kalau dia tanya tentang monohybrid inheritance. So inilah yang kita belajar setakat pagi ni, ya. Alright. So dah bolehlah faham. Ya. So inheritance
of one characteristic actually with two contrasting traits, and then that is controlled by a gene. Gene yang menentukan karakteristik ni Okay, alright. And then boleh letakkan dekat situ contoh study of Mendel experiment. Ya. Okay, so kita teruskan dekat sini. Okay, ini kita dah start dah ni belajar tentang term-term. Terms dalam inheritance. Ya. Okay. Right. Oh, tapi sebelum tu teacher tunjukkan yang ni dululah, tertinggal pula. Alright. Okay. Okay. So tengok yang warna merah ni, key capital letter for T is dominant allele for tall, and then small letter T recessive allele for short. Macam tadi kan teacher dah sebut, so kalau allele, ya, dia kalau allele ni dia mesti melibatkan homologous kromosom. Dia macam ni dia mesti dalam bentuk homologous kromosom, barulah kita boleh sebut tentang allele. Kenapalah pen ni? Macam ni. Okay. That's why lah traits ciri-ciri tu Okay, kalau kita nak katakan ciri macam pokok pea plant ni, okay, kalau besar sangat, tak apalah. Okay. Okay. Ini untuk dia punya tinggi height dia. Okay, satu tall, satu lagi kita letak kat sini dia dwarf. Okay, katalah maybe yang ini daripada male. Ya, mungkin itu daripada male. And then mungkin yang ini daripada female gamete ya. Okay, mungkin male gamete ni dia bawa dia punya ciri dia untuk height ni, maybe trait dia adalah tinggi. And then female gamete dia punya trait ya untuk dia punya karakteristik dia ni mungkin dia dwarf. So dekat sini katalah kita letakkan dia T. T allele for tall. Okay. And then T recessive allele for, letak sini short. Okay, tak apalah short. Okay, so sekarang ni yang inilah kita katakan sebagai allele. Allele ni dia mesti dalam homologous chromosomes. Dalam kromosom adik-beradik lah senang. Ya. Kromosom adik-beradik mesti ada pair daripada male and female gametes ya. So barulah kita boleh kata allele. Allele ni mesti sepasang. Ya, sama ada dia dua-dua dominan ataupun satu dominan, satu resesif, ataupun satu resesif, satu dominan. Satu resesif, satu resesif macam ni ya. Okay. Right. Kita masih lagi dekat tall dengan short. Okay. So sini katalah sini dia dua-dua dominan. Okay. Yang ini dia dua-dua recessive. Alright. So yang ini dia kalau dominan dia capital letter T. Kalau dia recessive small letter T. Okay. So mean dekat sini dia ada satu dominan. Dekat sini dia dua-dua dominan. And then dekat sini satu lagi dia dua-dua recessive. Ya, yang ini mungkin male gamete, yang ini female, yang ini male, yang ini female. Okay, so sekarang kita ada tiga keadaan. Ya, tiga keadaan. Macam yang ni lah. Ya, alright. So hopefully kalau you all nampak capital letter T and small letter T, yang itu dia mewakili either dominant or recessive. Dia kalau allele ni dia memang diwakili oleh huruf. Ya, huruf-huruf sama ada dia besar ataupun kecil. Kalau besar tu dia dominan, kalau dia kecil dia recessive. Okay, so kita tengok dekat sini. Alright. So untuk pokok yang tinggi ya, okay. So dia allele dia dua-dua dominan. Okay, dua-dua dominan. Ya, boleh jadi dua-dua dominan ya. Okay, TT. Okay, untuk recessive ya, dia mesti dua-dua recessive TT. Dekat sini Alright. Ni. Kalau T, okay sini TT. And then
T. Okay, dia recessive. And then kalau kita combine, ya, T besar, capital letter T and small letter T, kita akan dapat T besar and T kecil. Tapi yang ini dia still akan dapat pokok yang tinggi sebab dia ada trait dekat sini, satu dominan. Dia kalau ada dua-dua dominan macam ini, untuk kes yang ini, okay, yang ini dengan yang ini. Ni dia ada dua-dua dominan. Dominan untuk tol lah, ya. Yang ini dia ada satu dominan untuk tol. Tapi dekat sini dia ada satu resesif. Tapi pokok ni dia akan menghasilkan pokok yang tinggi lah. Dia akan menghasilkan pokok yang tinggi. Sebab once dia ada alel yang membawa, dia ada alel yang membawa trait dominan, dia akan menghasilkan pokok yang dominan. Kalau tinggi, tinggilah. Okey, kalau yang ini, kalau you all tengok pada yang resesif ni, dia dua-dua resesif. Ya, dua-dua resesif. Okey. Okey. Mungkin daripada male gamete, ya, dia bawa dwarf. And then female gamete dia bawa dwarf juga. So hasilnya nanti pokok yang kita tanam yang akan membesar tu, ya, dia pokok yang dwarf lah, resesif. Okey. So itu sahaja, ya, dia punya combination dia. Alright, so yang ini apa yang dia nak tunjukkan. Okay, first filia. Yang ini adalah hukum Mendel pertama dengan hukum Mendel kedua, ya, nanti. Cuma untuk buat masa sekarang ni boleh refer kepada gambar rajah ni dulu. Ya, so ini adalah monohybrid cross carry out by Mendel. Sama juga yang ini kalau, ya, pokok ni dia ada dia punya trait dia, ya, satu dominan, satu resesif, satu lagi satu dominan, satu resesif. Kalau berlaku proses fertilization, so what happen, kita akan dapat, ya, pokok, ya, 3 dominan, ya, which is dia ada dekat situ trait yang dominan iaitu capital letter T, dan satu lagi kita akan dapat satu dwarf. Okey, yang ini, ya, you all akan belajar next ke? Okey, tak apa, saya akan bagi dia punya formula dulu. Yang ini, dia ada formula dia untuk monohybrid cross ni. Okey, so dekat sini 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Dia macam ni. Okey. 1, nanti ya. 1, 3, 1, 4. Okey. 2, 3, 2, 4. Oh, okay. Alright. So, T. Nanti. Teacher tengah ingat balik yang teacher belajar masa sekolah menengah. Dia punya formula ni lah. Okay. Oh, TT. Alright, TT. Okay, betul. Okay, so macam mana dia dapat yang ini? Macam mana dia dapat pokok yang ada combination of this trait, ya? Okay. Dia punya formula dia. Alright, so kita tengok dekat sini. Ya, kita tengok pada dia punya dia punya gamete dia, ya. Okay, so dekat sini, ya, capital letter T and then small letter T. Yang ini capital letter T, small letter T. Kita susun macam ni. And then dia punya anak panah ni memang tak macam mana, memang dah ditetapkan macam ni, ya. Jadi maknanya you all kena ingatlah cara saya ingat masa saya sekolah menengah, ya. Okay, cara saya ingat masa saya sekolah menengah adalah dengan cara lah tak boleh padam pula. Okay. Itulah. Okay. Alright. So untuk yang ini, ya. Okay. Teacher buat 1, 3. Min yang kedudukan yang pertama ni 1, 2, 3,
4 ini kedudukan untuk kita punya trade untuk every pokok ni. Okay, so T besar, T kecil, T besar, T kecil. Sebab dekat atas ni, ya, dia dah letakkan capital letter T and small letter T. Kalau dia letak kat sini T besar, so dekat sini ubahlah. Okay, capital letter T. Tapi dekat sini, ya, dia punya gamete dia adalah small letter T. So kita letak small letter T. So it depends to gamete. Apakah jenis yang dia letakkan? Okay, so sekarang untuk yang pertama ni 1, 3. 1, 3. Mean, okay. Inilah, ya, combination of 1 and 3. So 1 and 3 ni T, T. Capital letter T and capital letter T. Untuk yang kedua, 1, 4. Okay, 1, 4. Mean capital letter T and small letter T. Okay. Untuk yang ketiga, okay, 2, 3. Mean small letter T and capital letter T. Okay, inilah. Ya, tapi dia letakkan T dekat depan. T besar, capital letter T kat depan tu. Tak ada masalah. And then, finally, okay, 2, 4, okay, small letter T, and then yang ini small letter T. La ilaha illallah, pen tak boleh pakai. Alright. So, inilah dia punya offspring yang terhasil, ya. Okay, samalah dia punya ini sebenarnya adalah dia punya formula dia. Okay, so kita dapat, okay, capital letter T, capital letter T, capital letter T, small letter T, small letter T, capital letter T, and small letter T, small letter T. So mean dekat sini, ya, daripada keempat-empat pokok yang terhasil ni, ya, kita dapati, kita bolehlah buat ratio dekat sini. Ya, kita boleh buat ratio kat sini. Ya, 3:1. Ya, maksudnya 3 pokok yang terhasil adalah pokok yang dominan. Dia tinggi lah. Dia tinggi sebab dekat sini dia ada trait yang dominan. Ya, dia ada allele yang dominan. Ya, so once dia ada allele yang dominan, dia akan hasilkan tumbuhan yang dominan. So dekat sini, dua-dua resesif. So yang hasil adalah resesif. Pokok tu rendah. Ya, kalau dia minta dalam bentuk peratus, you all boleh darabkan. Ya, so dekat sini kita dapat 3 times 100. So dekat sini yang tinggi kita ada 75%, and then dwarf 1/4 times 100, kita dapat dekat sini 25% untuk pokok yang dwarf. Okay. Alright. Okay, so itu sahaja untuk monohybrid cross carried out by Mendel. So itulah. Yang ini, ya, yang ini memang you all kena, macam mana nak kena hafal ke? Memang kena hafal lah yang ini, ya. Okay, sebab memang inilah dia punya kaedah penentuan, ya, penentuan offspring, ya, daripada gamete yang diberikan. Okay, so ingatlah 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Alright. Boleh, ya? Boleh? Boleh, tak boleh? Boleh, teacher. Okay, boleh. Risaulah saya kalau you all senyap-senyap ni. Senyap faham ke, senyap tak faham, tak tahulah. Okay, so kita teruskan. Terms related to inheritance. Okay, so dekat sini, kita gunakan eksperimen yang menentukan rasa. So kalau dekat lab, kita bolehlah buat uji kaji ni. Ya. Okay, kita gunakan PTC paper. PTC paper ni phenylthiocarbamide. Okay, dia macam ni. You all katalah kita buat eksperimen ni kan, and then saya akan bagi setiap orang PTC paper ni. And then you all kena rasa. Okay, once kita kata you all kena rasa, you all kena gunakan lidah lah. Ya, okay, actually ada orang dia akan rasa PTC paper ni rasa pahit. Ya, dia rasa pahit. Ada orang dia tak rasa apa-apa. Itu je
satu je, dua sahaja dia punya probability dia. Ya, either rasa dia punya pahit ataupun tak ada rasa langsung. Ya. Inilah yang teacher akan gunakan contohlah untuk apa kita faham maksud karakteristik ni. Ya, berdasarkan eksperimen PTC paper ni Okey, tapi sebelum tu macam yang teacher sebut tadilah yang dekat atas tadi ni, ya. Kita mewarisi genetik daripada kita punya ibu bapa ataupun yang daripada atas-atas lah ya, grandfather ke grandmother ke. Okey, so ini adalah kita punya kromosomes. Okey, satu daripada kita punya mak, satu lagi kita daripada ayah lah. Ya. Okey, so yang ini mungkin daripada ibu, ya, yang ini mungkin daripada ayah. Ya, samalah yang lain-lain ni. Ya. Okey. Alright, ini dia. Saya 23 kromosom daripada ayah, 23 kromosom daripada ibu. Okey, so samalah juga ni, inilah yang membentuk kita punya ini sebenarnya human karyotype kita punya susunan kromosom kita. Ya, 1 2 3 sampailah dekat 23 tu. Alright. So itu dah belajar masa form 4 kan? Alright. Okay, kita start daripada genes and alleles. Okay, so genes and alleles. So apa itu gene? Tadi kita dah sebut dah gene kan. Okay, so gene is a basic unit of inheritance which consists of DNA segment. Okay, located on a specific locus of a chromosome. Lepas ni kalau jumpa perkataan loci ke locus ke, actually sebenarnya samalah tu ya, loci ke locus ke. Yeah, and then a gene controls a specific characteristic of an organism. So macam tadi kita dah sebut banyak tentang characteristics ya. So actually gene yang control specific characteristic of an organism. Sebab itulah dia carry gene from father and then carry gene from mother. Jadi gene ni yang control specific characteristic ya. And then what is allele? An allele is an alternative form of a gene for a specific trait that is located on the same locus of a pair of homologous chromosome. Macam teacher sebutkan tadi, dia mesti dalam bentuk homologous chromosome sebab satu dibawa oleh mak, satu dibawa oleh bapa ya. Okey, so dekat sini allele ni dia mesti kedudukan dia mesti sama. Mesti sama. Ya, katalah ni. Okey, gene ni katalah sekarang ni gene ni dia ada sebut tak? Okey, tak ada. So mungkin yang ini mewakili karakteristik apa ya? Katalah karakteristik untuk eye color lah senang. Okey, eye color. Ya. So, dia mesti duduk satu paras. Lokasi dia mesti sama. Ya. Dalam homologous chromosome tu dia mesti kedudukan untuk allele tu dia mesti sama. Ya, kalau warna rambut dekat sini, yang satu lagi mesti dekat sini juga. Okey. So, yang ini, ya katalah yang ini kita katakan dia sebagai rambut hair, sama ada ya dia straight or curly. Mungkin dekat sini dia masih lagi lokasi yang sama, tapi kenapa warna dia berbeza? Sebab trait dia berbeza. Mungkin trait daripada ayah dia bawa rambut ni curly, and then daripada mak dia mungkin rambut dia straight. Ya, tapi dia mesti pada satu lokasi ya, locus yang sama. Ya, dia tak boleh kalau rambut sini rambut ya daripada maternal, daripada mak, kemudian dekat bawah ni. Ya, dia letak dekat bawah ni. Okey, dia letak katalah dia letak dekat sini tak boleh. Dia mesti sama. Sebab setiap allele ni dia bawa ciri yang berlainan. Ya, katalah yang ini, yang ini yang pertama. Ini adalah saya lukislah senang.
Susahnya lah. Tak boleh nak control ni. Tak boleh nak control slide ni. Okey dah. Dia jadi lambat. Sorry lah. Saya tak tahulah kenapa dia jadi lambat tah. Okey. Macam ni okey. Okey. Katalah yang atas ni. Okey. Ini untuk rambut. Kemudian yang ini untuk tinggi. Okey, yang ini untuk apa lagi warna mata. Katalah ayah dia bawa warna mata coklat and then mak dia katalah dia bawa warna mata hitam. Okey, walaupun warna dia tak sama tapi locus dia mesti sama, tempat dia mesti sama sebab dia menunjukkan ciri-ciri yang dibawa, ya. Okey. Kemudian katalah yang keempat ni katalah okey. Yang keempat ni nak letak apa katalah lidah dia bergulung. Ya. Okey. Dia macam tu. Ya, dia mesti berada pada locus yang sama. Okey. Dia macam macam ni lah teacher cerita ni Okey, so ini adalah kita punya panjang tau kita punya segmen DNA ni, dia panjang sangat. And then dia ni double. Ya. Okey. 2 polynuclei. 2 polynuclei. Dia macam ni lah. Katalah sekarang ni lengan yang kalau kita lukis macam ni Okey, katalah yang ini lengan yang ini. Okey, ni dia punya 2 polynuclei dia. Kemudian sambung lagi ya. Okey, so yang ini mungkin benang yang ini pula. Ya, dia bersambung-sambung kan, dia bersambung lagi ya, panjang. Panjang sehingga membentuk segmen panjang Okey, so sekarang ni ciri-ciri ni okey, katalah mungkin yang ini untuk tadi apa? Mungkin untuk hair. Ya. Okey, kemudian mungkin daripada sini ke sini mungkin untuk ini tadi alamat dah lupa dah teacher apa teacher cakap tadi yang ini. Tak apalah, mungkin ini untuk ketinggian. Ya. Kemudian disambung lagi mungkin yang ini okey, yang ini mungkin untuk apa tadi? Lidah sama ada boleh gulung ke tidak ya. Dia bentuk dia macam tu. Ya, bentuk dia macam tu kromosom kita. Alright, setiap kalau yang ini kalau kita nak ceritakan tentang genes dengan alel ni lah. Ya, dia mesti kalau alel ni dia mesti dalam homologous kromosom. Ya, sebab ciri itu dibawa oleh ibu dan juga ayah. Ya, alright. So dekat sini kita sambung lagi. Alright. Ini dah sudah. Okay. Ni dia traits ni, satu dominan, satu resesif. Mungkin dua-dua dominan, mungkin dua-dua resesif. Itulah yang kita katakan terpulang kepada jin yang kita bawa ya, yang nak diturunkan kepada offspring. Okay, so alel dah. Alright, and then characteristic and traits pun dah tadi. Ya, macam teacher cakap ada tajuk besar, ada tajuk kecil. Okay, so yang ni teacher lukis tadi yang ini Alright, mungkin jin yang ini dia ada kod-kod dia. Ya, kod-kod untuk traits. Mungkin yang ini untuk warna mata, mungkin yang ini untuk rambut, ya, kerinting ataupun lurus, ya. Okey, semua tu ada dia punya kod yang tersendiri. So ini adalah gene locus. Ya, dia punya gene locus. Right. Sebenarnya sama je kalau kita kata ini alel, iyalah ini pun alel jugalah. Ya, sebab alel tu ya dia bawa trait kepada seseorang tu ya. Okey, ini pun sama juga DNA yang panjang ni tadi sebenarnya DNA kita ya panjang panjang double helix ya, and then dia opposite ya. Okey. Right. Okey, dia dia. So satu alel daripada father, mother, and then satu alel daripada mother. Okey, so yang inilah kod yang dia bawa. So contoh ni tadi
untuk PTC eksperimen tu ya. Okey, ada orang boleh rasa pahit, ada orang tak boleh rasa pahit. So ini adalah kod untuk yang boleh rasa pahit tu. Sekejap nak susu, sekejap sikit lagi. Anak saya minta susu dah. Okay, then kita pergi kepada phenotypes and genotypes sikit lagi. Okay, so phenotype, what is phenotype? Phenotype ni yang kita boleh tengok. Physical characteristic based on genotype. Ya, kita boleh tengok sama ada mata dia warna hitam, mata dia warna brown, rambut dia curly, rambut dia straight, orang tu tall or short, ya, itu adalah phenotype, physical characteristic. While genotype, genetic composition. Yang kita tak boleh nampak, Contohnya dekat sini, ya, okey. Yang ini, mana pula pen? Dah ni, Aryan ada ambil pen ibu ke? Mana pen ibu Mana? Pen warna hitam tadi. Lah, tak ada pula. Okey, tak apalah. Okey, macam ini. So yang ini obviously kita dah tahu dah. Yang ini adalah kita akan dapat hasil dia dominan. So yang ini pun sama, dominan. Ya. Okey, yang ini adalah recessive. Okey, so yang ini ya, sekejap. Ya. Right. Okay. Right. And then dominant alleles and recessive alleles. Bila kita gabungkan yang ini, bila kita sebut dia capital T, mean yang ini allele. Dua-dua allele dia ada, dua-dua allele ni adalah dominant. Ya, dominant, capital, ya, huruf besar. And then kalau capital T and small letter T, yang ini masih juga dominant. Ya, dominant allele. Sebab dia ada dekat situ capital T. But what happened is both small letter T and small letter T. So dekat sini kita panggil dia sebagai recessive allele. Dia ada itu 3 sahaja. Ya, dia ada 3 je. Okay, dua-dua capital letter, salah satu capital letter dan satu lagi tak ada langsung capital letter. So once dia tak ada capital letter, dia adalah recessive allele kat sini ya. So yang ini. Okay, so ini adalah dominant allele, T huruf besar ni capital letter T, and then ni recessive allele for small letter T. So dominant allele ni kalau dua-dua huruf besar dan satu lagi huruf besar. Ya, kalau recessive allele ni dua-dua huruf kecil. So satu daripada from one parent, and then another one from other parents ya. Okay. And then dominant traits and recessive traits. Okay, yang ini masih lagi dekat PTC tester ni yang tadi kertas tu eksperimen PTC tu. Okay. Dominant trait yang inilah sebenarnya sama juga phenotype kita boleh nampak kalau kita tengok murid tu rasa kertas tu, kalau dia rasa pahit dia akan buat muka tau, kan macam you all juga, kalau you all makan something yang pahit you all akan buat muka. So itulah yang kita nampak ya secara fizikal, itulah phenotype. While genotype ni dia punya diwakili oleh dia punya allele. So dominant trait ni yang inilah T besar, okay, capital letter T, and then capital letter T and small letter T. Okay, so inilah dominant trait. Recessive trait pun sama macam tadi juga. Ya, okay. Okay, ini yang tadi, case yang tadi. Ya, macam you all rambut lurus tapi rambut kerinting tapi mak ayah awak rambut dua-dua lurus, awak kerinting. So daripada mana awak dapat? Mungkin daripada your late grandfather or grandmother ya. Okay, yang ini characteristic and traits. Okay, sama juga you all boleh tengok nanti. Ya, you all boleh tengok semula. Okay, okay. Tak payahlah ya. Okay, so homozygotes and heterozygotes. Okay, last ya, homozygotes and heterozygotes. Okay, so kalau kita kata hetero ni dia berbeza, different, dia tak sama. And then kalau homo ni the same, dia sama. Okay, so heterozygote, both alleles at loci of a pair of homologous chromosomes are the same. For example, BB, okay senang. Okay, yang ini ya. Alright. Homozygote. So dua-dua ya allele tu dekat lokai yang sama ya.
Okay, dia ada pasangan either B ataupun kalau kita lukis kat sini, lukis lagi, ya, dia dekat lokai yang sama. Maybe yang ini dua-dua resesif. Ya. Okay, so itu adalah homozygote. Dia mesti sama. Ni homo ya. And then kalau hetero ni dia berbeza. Macam ni lah. Ya. Dia satu dominan, satu resesif. Dia mesti dekat lokai yang sama. So maksudnya sekarang ni alel dia yang sama lah. Maybe yang ini dia bawa ciri ciri warna mata. So mungkin daripada ayah dia punya trait dia adalah warna hitam. Mata warna hitam. And then daripada mak dia, ya, warna dia mungkin brown. So tak sama. Ya, so ini adalah heterozygote. Okay. Yang ini pun dah tadi. Purebreds and hybrid dah. Okay. Right. Rasanya itu sahaja. Actually kalau yang dekat atas ni you all dah nampak clear, dah faham. Yang dekat bawah ni dia dah tak ada masalah dah. You all dah boleh ya ada lah ni Ni. Okay. Right. Yang ini. So yang ini untuk F1. So dia ada dua dekat sini. F1 genotype. Genotype ini gene lah. And then F1 dia punya phenotype ni dia punya ciri-ciri yang kita nampak lah. Okay, yang ini F2 genotype and F2 phenotype. Okay, so sekarang macam yang teacher sebutkan tadi, kita test sekarang. Okay, ini untuk cross of parental generation. Yang ini untuk yang F1 katalah sekarang ni bunga dia. Mana nak tulis? Okay, so purple B. And then yang ini white diletakkan dekat situ sebagai. Okay, so maksudnya sekarang ni purple ni adalah dominan white ni adalah resesif daripada eksperimen Mendel tadi. So dia ambil kat sini, ya, dia ambil satu sahaja. Ya, dia ambil satu ciri dominan, satu ciri resesif, and then bila berlaku fertilization, okay, so ini adalah dia punya hasil. Okay, semua pokok warna purple. Ya, semua pokok warna purple. Ya, and then dekat F2, okay, dia lakukan lagi sekali fertilization untuk ni. Okay, so BB. Okay, untuk bunga yang warna purple ni Okay, so sekarang dia pecahkan. Okay. B. Betul tak? Okay, betul. So gamete. Alright. So yang ini adalah gamete Ini adalah gamete. Okay. B dominant, capital letter B, small letter B. Ya. Alright. So sekarang ni bila dia kita nak tentukan dia punya genotype dia. Yang ni of course lah selepas berlaku fertilization. So kita tentukan dia punya genotype. So yang ini masa ni yang you all gunakan 1314 23 24. So 1 3 1 4 2 3 2 4. So apa dia punya F2 genotype ni? Ya, genotype dia adalah so B capital letter B. Yang ini capital letter B and then small letter B. So yang ini capital letter B, small letter B, and then yang keempat adalah both small letter B. So ini adalah dia punya genotype dia. Ini adalah dia punya genotype. So dia punya phenotype dia adalah, yang physical dia adalah, so yang ini warna purple. So ini warna purple. Yang ini pun sama warna purple. Okay, yang ini pun warna purple. Terkeluar. Sana.
Sorry ya. Hello. Dah 12 suku dah. Sekejap, sorry. Cik Bai ada auto save. Kalau tak nangis. Okay, sambung. So yang ini dia akan jadi warna purple juga. Nak susu saya kejap. Ibu habis nanti. Dia tak mau. Okay, tak apalah. Saya tak nak bagi sama. So yang ini dia punya dia ya. So capital letter B ada kat sini dominant B. Okay, so purple. Yang ini ya dia akan jadi recessive, dua-dua small letter B recessive. Okay, so yang ni dia akan hasilkan warna putih. That mean dia punya ratio adalah 3. Okay, diamlah. 3:1. Okay, which is 3. Okay, purple in color and then 1 refer to white in color. Okay, kalau dia minta dalam persen, kita bahagikan dengan, kita timeskan dengan 100 ya. Okay, so itu saja. Yang ini untuk Punnett square. Astagfirullahalazim. Kenapa ni? Nak bagi tahu masa dah habis dah ni. Ya, so yang ini pun sama juga. Yang ini pun mudah. Kalau Punnett square ni, ya, parental generation dia, ya, yang ini dua-dua dominan, yang ini dua-dua recessive. So sekarang ni, ya, kita semasa first filial generation F1 ni, ya, hasil dia adalah satu dominan, satu lagi recessive. Macam-macam. Okay, second filial generation F2 ni dia gunakan Punnett square. So dekat sini untuk female, so Astagfirullahalazim. Kenapa? Okay, so satu dominan, satu recessive. Yang ini satu dominan, satu recessive. Dia sama juga. So dekat sini B, ya, macam kita buat dalam mathematics kan, B darab B kita dapat B capital dominan lah, dominan. Ya, heterozygote dominan. Okay, and then yang ini small letter B times capital letter B, kita akan dapat capital letter B and small letter B. So yang ini pun sama. Kita darabkan, ya, kita dapat inilah dia punya genotype. And then yang ini kita darabkan small letter B dengan small letter B, kita akan dapat recessive, ya, homozygote recessive BB kat sini. Dia punya phenotype dia adalah bunga warna purple. Yang ini warna purple, ni warna purple, ni warna putih. So kita ada dua cara. Yang ini gunakan Punnett square, ya, yang ini satu lagi yang inilah, ya, monohybrid diagram. Ya, so ada dua kaedah, dua cara. Okay, so yang ini tak ada apalah, ini summary Mendel experiment. Okay. So teacher rasa sampai situ saja. Ini pun dah pukul 12.20 dah. Right. Teacher stop present dulu. Okay. So far boleh. Inheritance kita 11.1 baru. 11.1. Tapi itulah dia punya terms tu kena you all boleh bezakan karakteristik dengan traits. And then apa lagi? And then allele. Ya, apa lagi tadi? Ya Allah, nak susu. So ada apa-apa soalan nak tanya? Teacher nak tanya. Kan teacher kata ada 13, 14, 23, 24 tu dia memang fix Fix. 1, 1, 3, 1, 4. 2, 3, 2, 4. Dia fix. Dia tak boleh berubah. Itulah dia punya formula untuk yang first. Tadi kan yang pertama yang itu kita gunakan diagram tu. Satu lagi Punnett square kan. Yang untuk yang itu, yang
Tu F2 tau, filial yang kedua. Jadi memang itulah dia fix. Formula dia memang tetap itulah. Itu kaedah teacher nak ingat, sebab bila kita ingat macam-macam terms kan, janganlah tolak dia ni. Anak saya dia protes dah. Kita banyak bermain dengan terms, nak ingat terms ni kan, nanti kadang-kadang benda yang simple ni pun kita boleh lupa. So itulah cara teacher ingat, ya, 1314 2324. Jadi you all buatlah dia punya anak panah tu, ikut dia punya formula tu. Okay, kalau you all ingat tu, insya-Allah you all takkan salah nanti masa masa ujian ke, exam ke. Sebab untuk inheritance, tajuk ni, inheritance ni, nak tak nak, satu you all kena pandai melukis, satu lagi you all macam tadi, macam yang formula 1314 2324 tu, you all tak boleh salah. Ya. And then bila you all nak tetapkan LL tu, kalau kata dominant, you all kena buat huruf besar. And then kalau kata recessive, you all mesti buat huruf kecil. Ya, sebab dia akan memberi maksud yang berlainan. Kalau you letak T huruf kecil untuk dominant, of course salah. Confirm you all salah. So untuk inheritance ni, nak tak nak memang you all kena pandai melukis, pandai melabel, dan memang tak boleh salah dia punya formula-formula tu. Sama ada gunakan yang first formula ataupun second tu yang gunakan Punnett square tu. Nanti you all boleh tengok baliklah Punnett square tu. Dia tak susah sebenarnya. Ya, even sebenarnya saya ada contoh untuk yang tikus brown in colour and white in colour, tapi tak sempat. Cuma kalau basic tu you all dah boleh faham, tak ada masalah untuk you all tentukan dia punya dia punya phenotype ataupun dia punya genotype tu. Ya. Ada apa-apa soalan yang lain lagi? Tak ada. Tak ada dah. So next the hybrid inheritance. Okay, the hybrid inheritance. Okay, the hybrid inheritance. Alright. Okay, so ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Okay, sekejap teacher nak tengok 2, 4, 6, 8 orang. Teacher ambil gambar Sorry, hari ni teacher punya laptop, subhanallah. Tak tahulah, dia tak nak bagi kerjasama lah. Minta maaf lah kalau you all terganggu. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, ya, tak apalah, boleh tinggalkan kelas. Kalau ada soalan pun nak tanya, boleh PM teacher, ya. Alright. So tak ada dah? Tak ada dah. Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, faham ya. Okay, so terima kasih Yumni, Ilham, Iman, Afrina, Arif, Iskandar, Farisha, Patricia, Syafiqah, Izzah. Macam kurang seorang. Zahira tadi dia left. Oh, dia left. Dia terleft ke? Okay, rasanya lah. Right. Okay, so thanks. Jumpa lagi minggu depan. Ya. Kita tak ada kelas tambahan minggu ni. Mungkin subjek lain. Okay, teacher. Okay, alright. Okay. Thank you. Thank you, teacher. Ya, Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ya, Teacher, bye-bye. nak Bye-bye. tanya lah. Ya. Kiranya kalau dalam satu keluarga tu ada seorang tu dia pendek, dia macam dia tak normal lah kan? Sebab dia Bukan. nampak genetik dwarf. It's nice. Dia bukan tak normal. Dia dapat gene recessive. Jangan risau. Ini tidak adil. You dapat gene recessive mungkin daripada late grandfather, late grandmother. Kenapa yang lain semua tinggi? That mean kan, kalau semua tinggi, tiba-tiba you rendah, mesti daripada yang datuk nenek ke kan. Dia mesti ada gene tu. Sebab kita kan kromosom kita dia carry DNA kan. Dapat daripada mana? Daripada itulah, maybe daripada grandmother, grandfather. Tak apa, jangan sedih. Nanti mungkin anak you punya cucu kan mesti tinggi.
Okay lah teacher. Yeah, alright. Thank you, teacher. Yeah, you are Take care. welcome. Yeah, same to you. Okay, Bye. bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Stop.